Coba satu. Baik. InsyaAllah kita ke majlis pengajian kita malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashabul izam insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa bid'atihi wa sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tadda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehinggalah kamu masuk ke dalam agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu kamu ketika sesudah datang kepada kamu ilmu, ini pengetahuan, maka tiadalah bagi kamu itu bagi Allah Subhanahu wa taala daripada pembantu dan juga penolong. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam agama. Yang mati silakan Al-Fadil Tuan Imam, sebenarnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah terdapat bersama pada malam ini. Sekali lagi dahulu mohon maaf di atas kelewatan. Baik, jadi malam ini kita lihat di hadis yang ke-90, juzuk yang kedua, muka surat 159, di mana hadis ini terima daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala lam yatakallam fil mahdi illa salasatun, Isa bin Maryam wa sahibul Jurayj, wa kana Jurayj rajulun abidan fattakhadha sawma'ah
fakana fiha fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli faqalat ya Juraish faqala ya rabbi ummi wa salati fa'aqbala ala salatihi fansarafat falamma kana fil ghadi atathu wa huwa yusalli faqalat ya Juraish faqala ay rabbi ummi wa salati fa'aqbala ala salatihi falamma kana fil ghadi atathu wa huwa yusalli faqalat ya Juraish faqala ay rabbi ummi wa salati fa'aqbala ala salatihi faqalat Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat Allahumma la tumithu ala hatta yanzura ila wujuhil mumisat fatazakara Banu Israil Juraihan wa ibadatahu wa kana imra'atun baghiyun yatamassalu bihusniha faqalat in syi'tum la'aftinannahu fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha fa'atat ra'iyan fakana yahwi ila sawmatihi fa'amkanathu min nafsiha fawaqa 'alaiha fahamalat falamma waladat qalat huwa min Juraish baik fa'amkanathu min nafsiha fawaqa 'alaiha fahamalat falamma waladat qalat huwa min Juraish fa'atahu fastanzaluhu wa hadamu sawma'atahu wa ja'alu yadribunah faqala ma syi'nukum qalu zanaita bihazihil baghi fawaladat minka qala aina sabi faja'u bihi faqala da'auni hatta usalli fasalla falamma insarafa at-tasabi fata'ana fi batnihi wa qala ya gulam man abuka qala fulan ar-ra'i fa aqbala ala Juraish yukabbilunahu yatamassahunahu bih wa qalu nabni laka sawma'ataka min zahabin qala la a'iduha min tinin kama kanat fa'alu. Sampai situ dulu, panjang nanti ni. Baik, ini terima daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah meridai Allah Taala untuknya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkatalah Rasulullah, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak berbicara dalam buayan itu kecuali 3. Tidak berbicara dalam buayan itu, mana tak bercakap dalam buayan itu kecuali 3. Yang pertama Isa bin Maryam, iaitulah Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua Sahibul Juraish. Sahibul Juraish mana ada lelaki yang bernama Juraish, sahabat Juraish, anak yang membebaskan Juraish, Sahibul Juraish. Wa kana Juraish rajulun abidan. Adalah Juraish ini dia seorang lelaki abid lah. Dia seorang lelaki ibadah. Dia kuat ibadah lah Juraish ni. Kemudian fatahazza sauma'ata, dan dia bina macam satu tempat ibadah lah. Tempat ibadah yang dibuat daripada tanah. Fakana fiha, dan dia duduklah dalam tu. Duduk dalam tu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'atathu ummuhu, satu hari ibu dia datang. Satu hari ibu Juraish tu datang. Wa huwa yusalli, masa tu dia tengah duduk solat lah, duduk solat sembahyang, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut pada agama Nabi sebelumnya lah. Faqalat, maka berkatalah ibunya, ya Juraish, wahai Juraish. Faqala, maka berkatalah Juraish, ya Rabbi ummi wa salati. Kan?
Jurayj tadi berkata dalam hati dia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummi, ibuku ke ataupun solati, sembahyang aku. Mana aku nak sahut panggilan ibu aku ke ataupun aku nak fokus kepada mengerjakan solat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, fa'aqbala ala solati. Lalu dia fokus kepada solat. Fokus pada solat, fansarafat, maka ibu dia tadi pergilah, berpaling ataupun pergi daripada situ. Jadi falamma kana fi ghadan, kemudian besok hari itu atathu, ibu dia datang lagi nak jumpa Jurayj. Wa huwa yusalli, padahal masa tu Jurayj ni tengah solat, dia tengah sembahyang. Jurayj ni dia kuat solat, dia kuat sembahyang tuan, kan? Tak tahu macam mana Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia lah. Sebab ada orang yang kuat solat, ada orang tak kuat solat. Dan alim itu tidak ditentukan dengan solat. Ada orang alim kadang dia solat pun tak sangat lah. Solat sunat ni maksudnya lah. Sebab solat sunat ni dia kurang, walaupun dia seorang alim, dia alim fiqh dan sebagainya. Ada orang yang tak alim tapi solat sunat banyak. Apa je solat sunat semua dia buat. Sunat duha, sunat isra', sunat qabliyah, ba'diyah, apa je sunat semua dia buat. Tu orang gaji semua sunat. Jadi kita jangan mengukur kealiman seorang itu berdasarkan kepada sembahyang sunat dia. Baik. Faqalat ya Jurayj, maka berkatalah ibu dia, ya Jurayj, wahai Jurayj. Faqala ya ai Rabbi ummi wa salati. Maka berkatalah Jurayj, dia jawab dalam hatinya, wahai Tuhan, dia kata, ibu aku ke ataupun sembahyang aku? Aku nak sahut panggilan ibu aku ke ataupun aku nak fokus kepada mengerjakan ibadah. Gitu. Faqbala ala salatihi, maka dia menumpukan pada sembahyang dia. Maka dia pilih sembahyanglah. Betul. Falamma kana fil ghadi atatu, maka tatkala besok hari itu lagi, ibu dia datang lagi. Ini dah masuk kali ketiga ni. Wa atathu wa huwa yusalli. Ibu datang, dia panggil lagi ya Jurayj, dia kata, padahal Jurayj itu masih tengah sembahyang, dia tengah solat. Faqalat ya Jurayj, dia panggil anaknya ya Jurayj, dia panggil anak dia Jurayj. Okey. Dia tak macam kita, kadang kita tak panggil nama anak kita dengan panggilan nama. Kita biasa panggil Alung, Angah, Acik, adik kan, adik, kakak dan sebagainya. Tapi yang ibu dia ni, dia panggil nama dia, anak dia tu ya Jurayj, nama anak dia Jurayj lah. Macam tu. Jadi kali ketiga pun datang, maka apa feedback yang dapat daripada Jurayj? Dia kata, faqala ai Rabbi ummi wa salati. Maka berkatalah Jurayj dalam hati dia, wahai ibuku ataupun sembahyang aku. Ya Allah, aku nak jawab panggilan ibuku ataupun tidak. Faqala ala salati, maka dia pilih solat. Faqalat, maka tiba-tiba ibunya berkata, Allahumma la tamuthu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah Tuhanku, janganlah kau matikan akan dia, maksudnya anak dia, hatta yanzura ila, sehingga dia bertemu kepada muka mumisat. Mumisat ni perempuan jahat lah, perempuan pelacur. Jadi ibu di sini, ibu doakan mustajab. Jadi ibu doa lah pada anak dia, ya Allah Tuhanku, janganlah kau matikan anakku Jurayj ini sehinggalah dia bertemu dengan perempuan pelacur. Perempuan pelacur lah. Mungkin ibu dia peras kot. Sepatutnya ibunya tak boleh doa macam tu kan. Kalau ibu yang baik, dia takkan doa macam tu. Dia akan doakan anak dia selamat, bagus. Betul tak? Tak ada lah minta jumpa pelacur, tuan-tuan. Tapi ini ibu ni pun tak boleh pakai juga lah, kan? Dia doakan anaknya jumpa pelacur. Baik. Fatazakara Banu Israel Jurayj. Kemudian di kalangan Bani Israel pula, mereka ni selalu bercerita tentang Jurayj.
wa ibadatahu, dan juga ibadah Juraih. Fakanat imra'atun bagi yatamassalu bihusnatiha, dan di dalam Bani Israel itu tadi ada seorang perempuan bagiyun, imra'atun bagi, perempuan yang jahat, kan, ya, yang suka berhias-hias lah macam tu. Dia suka berhias untuk menarik perhatian lelaki lah. Ini perempuan jalang lah kita kata kan, perempuan jahat dia tu. Mana perempuan pelacur lah, imra'atun bagiyun. Faqalat, maka berkatalah perempuan tadi, in syi'tum la'aftinannahu, kalau kamu kehendak aku boleh fitnahkan dia. Kalau kamu mahu aku boleh fitnahkan dia. Nampak? Aku boleh jahanamkan lah, aku boleh jahanamkan hidup dia kalau kamu naklah gitu. Fata'aradat lahu falam yaltafit ilaiha, maka perempuan pelacur tadi pun pergilah jumpa dengan Juraih, datangi Juraih. Padahal Juraih masa itu lam yaltafit ilaiha, Juraih tadi tidak menoleh pun kepada perempuan pelacur tadi. Mana dia tak terpengaruh lah perempuan pelacur tadi, dia terus solat, menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Fa'atat ra'iyah kana ya'wi ila saumatatihi fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha, maka perempuan tadi pun pergilah, bila dia gagal menggoda Juraih tadi, maka perempuan tadi pergilah berjumpa dengan seorang ra'i. Ra'ian ni maknanya penternak lah, ya tu kan. Dia pergi jumpa dengan seorang peternak, kan, pergi pada seorang gembala lah, berhampiran tempat ibadah Juraih. Jadi kat tempat ibadah Juraih itu ada seorang penggembala. Dia pergilah pada penggembala tu nak serahkan diri dia lah, serahkan diri pada penggembala tadi. Fa'amkanathu min nafsiha, lalu dia menyerahkan diri pada penggembala tadi. Bawaqa 'alaiha, maka penggembala tadi pun bersamalah dengan dia, bersetubuhlah tu, berzinalah. Penggembala ni pun jenis orang kata orang jahat juga, membujur lalu melintang patah, orang mengantuk di sarungkan bantal, setelah kata kan, dah mengantuk sarungkan bantal, seronoklah dia kan. Mungkin dapat percuma ke apa, tak tahulah. Jadi dia terus, perempuan tadi pula memang dia seronok benda macam tu, dia pun serahkan diri dia, telanjang macam tu, serahkan pada penternak tadi. Macam tu. Lalu berlakulah perzinaan tadi, kan. Fahamalathu, maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, wanita tadi pun mengandung. Mungkin terlupa pakai kondom ke apa, tak tahulah. Terlupa pakai ubat, tuan-tuan. Dah mengandung pula, tuan-tuan. Falamma waladat, maka tak terkala perempuan pelacur tadi telah melahirkan anak. Apa yang tadi, tuan-tuan? Qalat huwa min Juraih. Maka perempuan tadi berkata, kan, anak ini adalah anak si Juraih itu. Anak ni anak dia. Anak yang ahli ibadah yang kamu bangga-banggakan itulah, si Juraih itu. Mana dia nak sembunyikan lah dia punya perbuatan yang tak elok tadi. Fa'atauhu fastanzalu wahadamu saumatu. Maka orang kampung pun marahlah. Orang kampung marah, pergilah ke tempat Juraih tadi, lalu mereka pun merosakkanlah tempat ibadah Juraih, dirosakkan, dihancurkan, jahanam dan sebagainya. Wa ja'alu yadribuhu rahu, kemudian mereka pun sampai tu mereka pukullah Juraih. Dia bukan saja dia rosakkan rumah Juraih ibadah dia, tapi malah dia pukul, dia terkajang, ketuk macam-macam lah, kan. Kaki pukul punya orang datang ni tuan-tuan, yang dengan mereka tak usul peksa dan sebagainya, terus dipukul Juraih. Masya Allah. Faqala, maka berkatalah Juraih, masyi'nukum, apa perangai kamu ni? Kamu buat apa pada aku ni? Aku tak salah apa-apa pun. Yang kamu datang pergi pukul aku ni, sepak terajang aku ni, kenapa? Masyi'nukum, apakah kelakuan kamu? Qalu, lalu mereka berkata,
zanaita bi hazhil bagi waladat minka, engkau telah berzina dengan perempuan yang bagi itu, perempuan yang jahat tu, perempuan pelacur tu lah. Kau dah berzina dengan dia. Waladat minka, dan dia perempuan tadi telah beranaklah, melahirkan seorang anak hasil daripada perbuatan kau dengan dia. Gitu. Qala, maka berkatalah Juraih, aina sabi, mana budak tu? Mana budak tu? Kan? Faja'u bihi, lalu mereka pun mendatangkan bayi tadi kepada si Juraih. Faqala da'auni hatta usalli, kan? Tinggalkan aku sehingga aku sembahyang. Tinggalkan aku nak sembahyang, nak minta doa kepada Allah Taala. Kan, minta petunjuk kepada Allah. Falamma insarafa at-tasabi fata'ana fi batni, maka tatkala lepas dia berpaling, dia selesai daripada solat tadi, maka dia pun pergilah kepada bayi tadi, kan. Kan, selesai sembahyang, maka dia pun mendapat bayi itu dan menekan perut bayi itu dengan jarinya. Masya Allah. Falamma insarafa atat sabi fata'ana fi batnihi, maka tatkala dia selesai bersolat tadi, dia pergilah ke bayi tadi. Fata'ana, maka dia tekan, ta'ana maksud tekan, fi batni, pada perut dia, perut bayi tadi lah. Itu. Waqala, lalu berkatalah si Juraih, ya gulam, man abuka, wahai budak, siapa bapa engkau ni? Bapa engkau ni siapa? Kan, orang kampung macam tu macam tercengang lah, nak suruh budak bercakap kan je tu. Boleh ke budak bercakap? Macam cak-caya kan je tu. Mereka pun tercongang-congang lah, silah tu kan. Baik, sebenarnya qala, berkatalah budak tadi, fulanun ra'i. Fulanun ra'i, fulan, si fulan ar-ra'i, yang menggembala itulah, yang menggembala peternak tu. Jadi aku ialah anak kepada si fulan yang menggembala tadi. Fa aqbalu ila Juraih yukabbilunahu, lalu mereka pun minta maaflah kepada Juraih, dan mereka pun peluklah Juraih, cium Juraih, wa yatamassahu, dan sapu-sapulah mereka itu akan badan Juraih, macam-macam lah. Dah kena pukul tadi. kena belasah tadi. Jadi pun mereka pun minta maaf lah macam tu. Setelah mereka lihat kejadian tadi, yang budak tadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala boleh berbicara, tuan-tuan, boleh bercakap, lalu mereka pun faqbalu ila Juraih, ala Juraih yukabbilunahu yatamassahuna bihi, lalu mereka pun minta maaf, peluk dia, sapu-sapu badan dia, kan. Orang salah, tuan-tuan, orang salah sapu-sapu macam tu. Baik, apa yang berlaku sebenarnya, tuan-tuan? Wa qalu, lalu mereka berkata, nabni laka sawma'ataka min zahabin, kan. Nabni, kami akan binakan bagi engkau, sawma'ataka, mana sawma'ah ni asalnya masih gereja, tapi di sini bukan gereja, tapi tempat ibadah, kan. Tempat ibadah dia, sawma'ah. Min zahabin, kami akan bina semula daripada emas. Masya Allah. Kamu akan bina semula rumah kau ni pada emas, tempat ibadah kau. Apa jawapan daripada Juraih? Qala, katalah Juraih, la u'iduha min ta'nin, tak perlulah, dia kata, kau nak bodek akulah, kata Juraih, kan. Kembalikan semula rumah tadi, bina semula rumah tadi daripada tanah, kama kanat, sebagaimana ada ia yang sebelum ini. Lalu apa yang mereka lakukan? Faf'alu, lalu mereka membinalah akan rumah ibadah si Juraih tadi, tuan. Okey, boleh faham kan? Boleh je. Itu berkenaan dengan Juraih lah, macam tu. Baik, kemudian dia ada sambungan ni, hadis ni panjang. Wa bainama sabiyun yarda'u min ummihi famarra rajulun rakib ala dabbatihi farihatun wa syarihatun hasanah. Faqalat ummuhu, Allahumma ja'al ibni misla haza
fataraka sadya wa aqbala ilaihi fanazara ilaihi faqala Allahumma la taj'alni mislahu summa aqbala ala dasnihi faja'ala yad'u faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'atahu bi asbihi asyababati fi famihi faja'ala yamussuha summa qala wa marru bijariyatihi wa hum yadribunahu wa yaquluna zanaiti syarikti wa hiya yaqul hasbiyallahu ni'mal wakil faqala ummuhu Allahumma la taj'al ibni mislaha fadraka ridha fanasara ilaiha faqala Allahumma ja'alni mislaha faha hunalika taraja'a al-hadis faqalat marra rajulun hasanul ay'ah Allahumma ja'alni mislahu faqultu Allahumma la taj'alni mislahu wa marru bihazil ammah wa hum yadribunahu wa yaquluna zanaiti syarakti faqultu Allahumma ja'alni mislaha qala inna zalika rajulu kana jabbar faqultu Allahumma la taj'alni mislahu wa inna hazihi yaqulu zanaiti wa lam tazni wa syarakti wa lam tashrika faqultu Allahumma ja'alni mislaha. Baik, kemudian ada satu kisah lagi berkenaan dengan bayi yang boleh bercakap juga. Yang ketiga lah, bayi yang ketiga, di mana seorang bayi yang sedang menyusu pada ibunya, bainama sabiyun yarda'u min mumihi, ada seorang lagi bayi yang mana bayi itu dia menyusu dengan ibu dia, mana dia menetek lah dengan ibu dia. Famarra rajulun rakib, tiba-tiba lalulah seorang lelaki yang rakib ni menaiki kenderaan lah, macam kuda lah macam tu, ala dabbatihi. Ketika bayi tadi tengah menyusu dengan ibu dia, tiba-tiba datanglah lalulah seorang lelaki berkuda lah di depan dia, dengan keadaan gah dia kan, dengan gah dengan baju kebesaran dia dan sebagainya, dengan ketampanan dan sebagainya. Faqalat maka tiba-tiba ibu dia berkata kepada anak dia, Allahumma ja'al ibni misla haza, ya Allah Tuhanku, kau jadikanlah anakku ini seumpama dengan lelaki yang menunggang kuda ini. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah anak aku ini sama seperti lelaki yang menunggang kuda yang kata golongan macam bangsawan lah, dengan gagah dia, dengan handsome dia kan, dengan kacak dia kan, dengan baju dia yang mahal dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Fatarakas sada, tiba-tiba bayi itu melepaskan puting susu yang dia tengah menetek dengan ibu tadi. Faqbala ilaha, maka lalu dia bayi tadi menengok kepada lelaki berkuda tadi. Panazara ilaha, faqala, lalu bayi tadi berkata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah Tuhanku, jangan kau jadikan aku sepertinya. Ya Allah Tuhanku, kau jangan jadikan aku ini, budak itu, seperti dia penunggang kuda. Mana budak tu tak nak dia jadi seperti penunggang kuda itu. Kemudian summa aqbala ala dasni, kemudian lalu dia menghadap semula kepada puting susu ibu dia. Faja'ala yarda, maka dia lalu menyambunglah, menyusu balik, sambunglah susu balik dengan ibu dia. Faka'anni anzura ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olahnya dia kata, maka seolah-olahnya seperti aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya aku, kata Abu Hurairah, sedang melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunjukkan jari penyusuan, maknanya si bayi dengan ibu dia, dengan jari telunjuk ke dalam mulutnya sambil menghisapnya. Kemudian Rasulullah SAW, jadi seolah-olah hanya
Nabi ketika dia menceritakan tadi, seolah-olah Abu Hurairah nampak Nabi macam mengisap jari lah, kan, dia simbolik lah macam tu. Simbolik nak menunjukkan bahawa bayi itu kembali semula hisap akan susu yang pada tetek ibu dia tadi lah. Kan masa tadi kan dia melepaskan tetek itu, kemudian dia bercakap, kan, lepas tu dia sambung semula macam tu. Baik, adapun orang lalu membawa hamba, kemudian tuan-tuan, faqala, kemudian berkatalah ia, wa marru bi jariyah, kemudian lalu pula seorang hamba. Tiba-tiba tuan-tuan ada lalu seorang hamba di depan budak yang tengah menetek tadi, wahum yadribu lahu. Orang yang ada di sekitar masa itu, mereka tu memukul hamba tadi, mereka pukul hamba tadi. Yang lalu tadi mereka tiba-tiba pukul. Sedangkan budak tu masa tu ada, dia masih menetek dengan ibu dia. Yaqulu, lalu mereka berkata, zanaiti syarakti, kau ni seorang perempuan penzina dan kau ni pencuri. Jadi orang kampung kata, oh kau penzina, kau pencuri, itu sebabnya kau kena pukul. Jadi pukullah hamba perempuan tadi kan. Wahya yaqulu, tiba-tiba perempuan tadi berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, memadalah Allah Subhanahu wa taala dan dialah sebaik-baik wakil, pembantu penolong. Faqalat umuhu, lalu ibu dia berkata, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jangan jadikan anakku ini seumpama dengan perempuan jariah itu, perempuan hamba itu, yang mana orang kampung telah melabelkan dia sebagai perempuan penzina dan juga perempuan yang mencuri, perempuan suka mencuri. Jadi ibunya minta supaya Allah Ta'ala jangan jadikan anak dia itu sama seperti perempuan itu yang jariah tadi. Fataraka sada rada, maka tiba-tiba lelaki bayi yang masih bayi tadi, dia melepaskan susu dia, melepaskan akan tetek ibu yang tengah dia menetek tadi. Wa nazara ilaha, lalu bayi tadi melihat kepada dia. Dia melihat kepada perempuan jariah tadi, hamba tadi. Apa kata dia? Faqala, maka dia berkata, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, Tuhanku, jadikan aku seumpama dengan dia. Ibu dia tak nak dia jadi seperti dengan perempuan jariah tadi. Tapi bayi ni pula, dia pula nak jadi seperti perempuan jariah itu, perempuan hamba tadi. Fahauna yataraja'al hadis, maka di sinilah terdapatnya pengulangan hadis. Dia kata Muhammad Sanif lah. Jadi kat situ ada terapatnya pengulangan. Di situ berlakulah soal jawab antara kedua-duanya lah, ataupun pengulangan bicara. Ya taraja'al hadis. Faqalat, maka berkatalah perempuan tadi, marra rajulun hasanul i'ah. Maka perempuan tadi berkata, telah lalu lelaki yang cantik, yang hebat. Faqultu, aku berkata, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah anakku ini seumpamanya. Faqulta, lalu kau berkata, wahai bayi, wahai anak, Allahumma la taj'alni mislaha, jangan kau jadikan aku daripadanya. Kan mak minta ni, tapi anak minta ni, kan. Mak minta anak dia jadi seperti penunggang kuda, tapi anak dia tak nak jadi seperti penunggang kuda yang hebat tadi. Kemudian mak dia tak nak anak seumpama dengan jariah tadi, hamba kan, yang kena pukul tadi kan. Tapi anak tu pula sebaliknya, dia nak jadi seperti hamba perempuan yang kena pukul tadi. Itu yang jadi tadi soal jawab antara ibu dengan anak. Nampak? Baik. Kemudian wa marru bihazil ammah wa hum yadribunahu. Kemudian kata ibu tadi, lalu seorang hamba perempuan dan orang kampung memukul akan hamba perempuan tadi. Wa yaqulu, dan mereka orang kampung berkata, zanaiti syarakti, engkau telah berzina dan engkau telah mencuri. Faqultu, lalu aku berkata, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, Tuhanku, kau jadikan aku seumpama dengan dia.
Ya Allah Tuhan kau jadikan ya Allah kau jadikan anakku seumpama dengan dia. Faqala berkata ia, inna zalika rajul kana jabbar. Kan? Inna zalika rajul kana jabbar. Sesungguhnya lelaki itu adalah seorang jabbar. Maksudnya apa? Sebenarnya lelaki yang mempunyai rupa paras yang cantik tadi, dia seorang yang kejam, jabbar. Apa? Jadi kenapa tuan-tuan yang si anak tadi dia tak nak seperti lelaki yang menunggang kuda itu? Rupa-rupanya inna zalika rajul kana jabbar. Rupa-rupa lelaki menunggang kuda itu dia seorang yang kejam. Dia seorang kejam, seorang yang jahat. Bulu akhlak dia sebenarnya. Fakultu lalu aku berkata, Allahumma la taj'alni mislaha. Ya Allah Tuhanku, jangan kau jadikan aku daripada aku seumpama dengannya, kata budak tadi. Wa inna hazihi yakul, dan sesungguhnya mereka itu berkata, orang kampung kata, zanaiti walam tazni. Dia berzina. Sebenarnya perempuan tu dia tidak berzina. Budak lelaki tadilah yang bayi tadi cakap. Di mana orang kampung menuduh yang jariah tu, seorang hamba tu dia berzina, sedangkan dia bukan berzina. Wasyarakti, dan mereka menuduh perempuan itu seorang yang mencuri. Walam tasyrik, sedangkan perempuan itu bukan pencuri. Fakultu, maka aku berkata, kata bayi tadi, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah Tuhanku, jadikan aku dengan seumpama dia. Masya Allah. Okey, nampak? Jadi cerita ni agak panjang sikit lah. Jadi keringkasan daripada cerita ni nak cerita pada kita, antaranya tentang macam karamah lah, kalamah ataupun kelebihan lah yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang bayi kan. Di benda ni tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebenarnya bukan 3 saja sebenarnya. Kalau sebut dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, dalam kitab Mukhtasar Ibn Jamrah ada lagi bayi-bayi lain. Ada lagi bayi-bayi lain ya Allah takdirkan tuan, dia boleh berbicara. Dia boleh bercakap di waktu kecil. Tapi semua itu dengan izin Allah, Subhanahu wa taala. Ada lagi bayi lain macam bayi Masitah tu, kisah Masitah dengan Firaun kan. Di mana kan bayi kan dia boleh berbicara, cakap. Kemudian siapa lagi dalam kisah Ashabul Hudud? Dalam kisah Ashabul Hudud, ketika ada seorang perempuan nak dicampakkan dalam parit tu, dalam parit yang menyala api tu, jadi ibu dia gemetar, tak nak jatuh, tak nak turun dalam api tu, tak nak terjun. Tapi anak dia yang dia kandung masa tu kan, yang dia kata pada ibunya, wahai ibuku jangan takut, terjunlah kan. Jadi maka ibu dia pun terjun. So maknanya yang boleh berbicara ketika masih bayi ni bukan ni 3 je, ada banyak lagi. Cuma dalam hadis ni sebut 3 lah. 3. Ini nak nyata pada kita kelebihan. Semaknanya benda ni mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam kan, yang lahir tanpa bapa. Kemudian Nabi Adam alaihissalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ibu dan bapa. Kemudian Siti Hawa yang lahir daripada tulang rusuk Nabi Adam. Itu semua adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga mukjizat yang lain seperti api yang tidak memakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa lagi? Seperti laut terbelah. Tongkat Nabi Musa alaihissalam diketuk pada air laut, maka laut pun terbelah. Masya-Allah. Apa lagi tuan-tuan? Pisau yang tidak memberi kesan kepada leher Nabi Allah Ismail ketika Nabi Ibrahim AS menunaikan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya disembelih akan anaknya Nabi Ismail AS. Ini semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau Allah Taala nak bagi ke sesuatu itu, dia boleh bagilah. Semua dengan izin Allah Taala. Kalau Allah Taala nak bagi pada kita pun sama juga, boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa ini pula nak tunjuk pada kita, antaranya ialah berlakunya fitnah.
Makna fitnah ni bukan akhir zaman aja banyak fitnah. Jadi pada zaman Bani Israel pun tuan, adanya berlaku fitnah sebagaimana yang berlaku pada tadi, yang berlaku pada Juraish. Di mana dia tak akan mati. Kau tak akan mati wahai Juraish sehingga kau akan difitnah dengan seorang perempuan pelacur kan. Itu yang berlaku pada Juraish. Kemudian satu lagi nak tunjuk pada kita tentang bila bertempung ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada ibu, mana kita nak dahulukan? Ketaatan kepada Allah Ta'ala ke ketaatan kepada ibu? Itu kan. Di situ kita nampak bahawa berlakunya ketaatan kepada Allah Ta'ala itu didahulukan, berbeza dengan ketaatan kepada ibu kita lah. Itu. Tapi kalau seandainya kita belum bersolat masa tu, kan, Allah juga baiknya lah kita tunaikanlah, sahutlah panggilan ibu kita tu. Mungkin ada perkara penting dia nak cakap dan sebagainya. Mana ketaatan ibu pun penting juga. Kerana ada hadis tersebut kan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ada seorang lelaki tanya dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dengan siapa aku perlu berbuat baik? Maka Nabi kata, dengan ibumu. Kemudian lelaki itu tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan siapa aku perlu berbuat baik? Maka Nabi berkata, dengan ibumu. Kemudian lelaki itu tanya lagi pada Nabi, ya Rasulullah, dengan siapa lagi aku berbuat baik? Maka dengan ibumu. Kan? Mana 3 kali Nabi SAW berkata perlu buat baik dengan ibu kamu lah. Kemudian lelaki itu tanya lagi pada kali keempat, dengan siapa lagi aku perlu buat baik? Iaitulah dengan ayah kamu. Kan? So maknanya ketaatan pada ayah, kan, pada ibu penting juga. Dan ada juga Nabi pun ada sebut, kan, redha Allah ala redha walidaini. Keredaan Allah Ta'ala tu di atas keredaan dua ibu bapa. Keredaan ibu bapa. Semana kalau dua ibu bapa kita tidak redha dengan kita, semacam mana kita nak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Betul tak? Kemudian hadis yang lelaki yang ketiga, budak ketiga tadi, makna budak ketiga tadi Allah Ta'ala beri kelebihan, dia boleh bercakap. Dia dengar doa ibu dia, di mana ibu dia nak supaya dia sama seperti penunggang kuda itu yang hebat kan. Tapi anak tadi dia kata dia tak nak. Aku tak nak seperti penunggang kuda. Rupa-rupanya penunggang kuda itu seorang yang kejam, yang zalim dan sebagainya. Kemudian yang ibu dia tak nak ada lalu seorang jariah ataupun hamba perempuan tadi, maka ibu tu kata, ya Allah Tuhanku, kau janganlah jadikan anakku sama seperti hamba perempuan tadi. Ditakdirkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, budak tu dengar, maka dia kata, ya Allah Tuhanku, jadikan aku seperti dia. Jadi rupa-rupanya hamba perempuan tadi dia bukan seorang penzina dan bukan seorang pencuri. Di mana orang kampung menuduh dia sebagai penzina dan pencuri. Rupa-rupanya dia bukan penzina, bukan pencuri, tuan-tuan. Itu sebabnya kita dalam satu perkara pun dunia ni mesti kita cek dulu, kita periksa dulu betul ke dia ni. Kita nampak orang pukul seseorang di tengah jalan, kita pun tumpang sekaki pukul, tak tahu ujung pangkal. Kita tak tahu ujung pangkal, kita pun sama pukul juga. Orang tu dah terlepek macam tu, kita pun tambahkan lagi sedah 2 das lagi lah. Orang tu dah macam nak mati dah kan, kita pun tambah lagi sedah 2, 3, mungkin 10 das dan sebagainya. Jadi tak macam mana, orang tu mati je dah. Kita pula nanti akan bertanggungjawab kerana kita yang pukul. Orang pukul sebelum tu tak mati, kita yang tiba-tiba datang pergi pukul terus mati orang tu. Jadi siapa? Kita orang yang terkena sebabkan dia pukul mati dia. Nampak? Sebabnya zaman sekarang ni zaman fitnah, kan, zaman dengan macam-macam lagi lah, tomah dan sebagainya. So kita kena periksa, cek dulu, kan, pastikan benda-benda itu adalah betul, sahih dan sebagainya. Kalau sahih betulnya, barulah
kita mengambil tindakan apa yang sepatutnya kita ambil tindakan situ. Boleh tuan-tuan Boleh insya-Allah. Kalau ikut pengajaran hadis banyak ni, saya tak bacalah. Tapi itulah lebih kurang. Insya-Allah akan datang mungkin sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasi'na fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum.